Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Januari 2023 bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sudah memulakan siasatan terhadap seorang pegawainya. Pegawai itu didakwa mengeluarkan kenyataan berbau politik dengan menghentam kerajaan dalam satu kuliah subuh baru-baru ini. JAKIM berkata pihak pengurusan tertinggi jabatan itu sedar akan video tular ceramah yang disampaikan oleh pegawai berkenaan sehingga mengundang kemarahan netizen. Dalam ciapan di Twitter, JAKIM berkata pihaknya sudah memanggil pegawai tersebut untuk siasatan lanjut bagi memulakan prosiding untuk siasatan lanjut tata tertib dan tidak akan berkompromi dengan sebarang perlakuan yang mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Ciapan itu tidak menyatakan sebarang nama secara khusus, namun dipercayai berkenaan rakaman ceramah penolong pengarah kanan JAKIM Muhammad Miftah Anwar yang tular di media sosial. Dalam kuliah subuh di sebuah masjid di Selangor beberapa hari lalu, Muhammad Miftah antara lain menyifatkan PH sebagai tidak berakhlak kerana bekerjasama dengan seterunya untuk membentuk kerajaan persekutuan. Muhammad Miftah tidak menyebut mana-mana pihak secara khusus namun membangkitkan lagu Hoi Hoi Ya Hoi yang menjadi lagu tema PKR ketika kempen PRU15. Majlis Tertinggi UMNO malam tadi menggantung UMNO bahagian Arau selepas melanggar perlembagaan parti. Ketua Penerangan UMNO, Isham Jalil, berkata MT UMNO akan melantik ketua pentadbir bagi bahagian itu secepat mungkin. Dia berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat MT UMNO dipengerusikan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi di Kuala Lumpur malam tadi. Ketua UMNO bahagian Arau sebelum ini, Syahidan Kasim, dan isterinya yang juga Ketua Wanita UMNO bahagian itu, Syamsiah Yassin, dilucutkan keahlian selepas melanggar perlembagaan parti. Dalam pada itu, Hisham berkata, penggantungan keahlian bekas ahli MT UMNO Tajuddin Abdul Rahman berkuat kuasa semalam selepas rayuannya ditolak. Pada 2 Oktober lepas, bekas ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin digantung keahlian parti selama 6 tahun. Sementara itu, Isham berkata, perebutan 2 jawatan teratas UMNO tidak dibincangkan dalam mesyuarat itu. Beliau berkata mesyuarat itu memberi tumpuan kepada Perhimpunan Agung UMNO akan datang. Sidang media yang dipanggil oleh Presiden Warisan Muhammad Syafiq Apdal secara tiba-tiba telah dibatalkan semalam. Ini susulan desas-desus mengenai rancangan rampasan kuasa untuk menggulingkan Kerajaan Sabah pimpinan Gabungan Rakyat Sabah dan Ketua Menteri Haji Jinor. Portal Berita Oriental Daily melaporkan wartawan tempatan yang dimaklumkan mengenai sidang media khas itu akan diadakan di sebuah hotel di Kota Kinabalu pada 4.30 petang semalam. Kemudian diberitahu mengenai pembatalan acara itu 2 jam selepas itu. Sebelum itu, kelihatan beberapa wakil rakyat warisan di hotel tersebut, manakala makanan dan minuman dihidangkan kepada mereka yang hadir pada acara tersebut. Sidang media itu kemudian yang menjadi majlis minum teh, lapor Oriental Daily lagi. Sementara itu, kesemua 7 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Pakatan Harapan PH Sabah hari ini menyatakan pendirian untuk tidak sama sekali menyokong pembentukan kerajaan melalui pintu belakang. Kesemua ADUN dari PH berpendirian, sebarang usaha untuk menubuhkan kerajaan baru seharusnya berdasarkan agenda yang konstruktif dan polisi yang baik demi kepentingan rakyat Sabah. Sementara itu, ADUN-ADUN berkenaan memaklumkan tidak memberikan akuan bersumpah menyokong mana-mana pihak. Ketua Menteri Sabah Haji Jinor akan merombak jemaah menteri selepas cubaan menggulingkan pentadbiran GRS malam gagal menjadi kenyataan. Timbalannya, Bung Mokhtar Radin yang dikaitkan dengan cubaan itu dijangka menjadi korban dalam rombakan itu. Seperti dipetik portal FNT, menurut sumber yang dekat dengan Haji J, ada kemungkinan Ketua UMNO Sabah itu digugurkan bersama Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Jafri Arifin. Namun katanya, tidak semua pemimpin BN Sabah akan digugurkan. Sumber itu juga memberitahu portal itu bahawa
Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah itu akan membawa masuk adun Pakatan Harapan Sabah ke dalam Jemaah Menteri. Media sebelum ini melaporkan 7 adun UMNO Sabah termasuk Timbalan Pengerusi UMNO Sabah Yaakob Khan bertemu Haji G semalam. Haji G turut bertemu dengan adun PH dan GRS dalam satu acara sebelum ke perjumpaan di Ibu Pejabat UMNO. Terdahulu, himpunan para adun UMNO Sabah di Ibu Pejabat Parti itu di Kota Kinabalu semalam mencetuskan kabar angin tentang suatu kerjasama dengan Warisan untuk menyingkirkan Haji G. Sekurang-kurangnya 11 daripada 17 ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO dikatakan menolak kerjasama dengan Parti Warisan dalam cubaan membentuk kerajaan negeri Sabah yang baharu itu. Sebaliknya, 11 adun UMNO itu kekal menyokong kepimpinan Ketua Menteri Haji G Noor. Dilaporkan sokongan pemimpin terbabit kepada Haji G dizahirkan pada pertemuan di kediaman Ketua Menteri itu malam tadi, iaitu selepas perjumpaan semua pemimpin UMNO di bangunan UMNO Sabah pada belah petang. Antara 11 adun terbabit ialah adun Karangbunai, Yaakob Khan yang juga Timbalan Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah, adun Tanjung Batu, Andi Muhammad Suryadi Bandi dan adun Sindumin Yusof Yaakob. Menurut BH Online lagi, keengganan mereka menyokong kerjasama dengan Warisan dikatakan antara punca sidang media Presiden Warisan Shafi Apdal semalam ditangguhkan. Berdasarkan desas-desus semalam, sidang media itu dijangka turut disertai Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah, Pemutar Radin, selepas beliau mengadakan perjumpaan dengan semua pemimpin UMNO negeri di bangunan UMNO Sabah. Selain itu, pendirian 7 adun Pakatan Harapan PH Sabah yang menyatakan tidak memberi apa-apa akuan bersumpah kepada mana-mana pihak turut dipercayai menjejaskan rancangan kerjasama Warisan dan UMNO Sabah. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan berlaku pergolakan politik di Sabah ketika ini. Beliau mengesahkan tiada perubahan kerajaan Sabah seperti yang didakwa sejak semalam. Saya hubungi semua Datuk Seri Haji G, Ketua Menteri, Saudara Syafiee, Mukhtar dan bincang dengan Datuk Seri Zahid, Anthony Loh dan nampak keadaan tenang sementara ini dan saya tidak fikir ada apa-apa yang gejolak yang berlaku. Akan ada perubahan kerajaan negeri lah maksudnya? Saya tengok tak ada apa-apa perkembangan. Cuma dimaklumkan ada beberapa isu. Saya minta Ketua Menteri bincang dengan baik dengan rakan-rakan di negeri Sabah. Beliau berkata demikian kepada media selepas selesai solat Jumaat di Masjid Bukit Ahmad. Sementara itu, Anwar bersikap sinis terhadap langkah London yang didakwa mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinannya. Langkah London tu jauh sangat. Lepas tu murah lagi buat dia langkah Kajang. Okey? Sebelum ini, seorang penulis blog mendakwa 2 naib Presiden UMNO mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin Perikatan Nasional di London untuk menjatuhkan kerajaan Anwar. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.